Soal dakwaan khianat dan seumpamanya itu ialah ini isu parti-parti politik. Tapi bagi saya Perdana Menteri dalam konteks negara Malaysia ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Parti-parti politik, orang politik ini banyak dakwaan mereka yang berbagai-bagai. Kita jika masih ingat dahulu ada pemimpin tertentu yang cuba mengumpulkan sokongan ahli-ahli parlimen untuk menumbangkan kerajaan dalam beberapa tahun yang dulu. Dan hari ini dia juga menyatakan hal apa yang berlaku ini satu khianat, tapi dia juga pernah mencubanya. Ada parti-parti tertentu, ada parti politik tertentu pernah membuat bai'ah sumpah hatta sumpah menceraikan isteri, walaupun itu ada perbahasan di soal cerai talak ataupun tidak, saya telah bagi pandangan. Tapi dia juga telah melanggar sumpahnya, janji setianya dengan parti yang mereka duduk, dan mereka memberi alasan kerana itu lebih baik untuk rakyat, dan mereka tak pernah kata itu sebagai satu pengkhianatan. Hari ini oleh kerana tokey mereka atau tuan yang mereka taat setia iaitu DAP kehilangan kuasa, mereka mengeluarkan dalil-dalil bahawasanya tak boleh khianat, tak boleh bungkir janji dalam Islam dan seumpamanya. Pada musim mereka melanggarnya, mereka memberikan alasan yang berbeza, dan pernah mereka menghantar kepada Perlis untuk mengeluarkan fatwa jatuh ataupun tidak talak isteri mereka dalam bai'ah mereka itu, dan kita telah bagi pandangan. Soal tak jatuh talak pada sisi pandangan sebahagian fuqaha yang kita sebutkan itu satu soal, tapi soal janji itu satu soal. Janji mesti ditunaikan, cuma talak jatuh ataupun tidak itu satu persoalan yang lain, seperti mana yang lihat dalam jawapan yang pernah kita buat. Cuma apa yang saya nak sebut ialah cerita khianat tak khianat ini ialah cerita yang dibuat oleh parti-parti politik. Saya bercakap pada rakyat umum, ketaatan kita ialah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di dalam konteks ini. Apabila dia telah memutuskan, dan saya lihat kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menangani isu ini sangatlah hebatnya, dengan satu ketertiban, satu kemuafakatan di kalangan raja-raja Melayu, sehingga akhirnya merumuskan apa yang berlaku. Dan dilantiknya seseorang dengan cara penuh mengikut peraturannya. Bukan adalah rampasan tentera, rampasan kuasa, bukan ada pembunuhan, tetapi melalui mesyuarat, melalui pemilihan yang datang melalui seorang raja setelah mendengar bagi seorang demi seorang. Isu bagaimana parti-parti politik itu menguruskan parti mereka, itu adalah soal mereka. Tapi rakyat umum, kita tidak berbicara tentang parti politik itu. Kita berbicara tentang lantikan yang telah diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka dengan itu, apabila Yang di-Pertuan Agong telah melantik, seperti mana yang saya sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Dengan syarat yang kita sebut, belum berlaku apa-apa kemungkaran, kemaksiatan untuk kita bantah. Sebahagian orang telah buat keputusan, oh ini mungkar. Apa mungkar? Belum. Hanya beberapa hari baru lantikan ini. Kita di atas prinsip. Sebahagian orang dia rasa di atas prinsip itu dengan mengikut parti tertentu. Tak. Prinsip ialah prinsip. Prinsip tidak melihat pada warna parti dan warna pemimpin. Prinsip melihat kepada prinsip asas. Mentaati pemerintah yang dilantik dengan lantikan yang sah, sehinggalah beliau melakukan sesuatu yang sebaliknya, yang menyelangari arahan Allah dan Rasul dan menzalimi dengan kezaliman yang besar yang memusnahkan negara. Maka ketika itulah patut kita bincang untuk bagaimana untuk menghilangkan kedudukan pemimpin yang seperti itu dengan syarat tidak menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Dalam negara kita ini, saya ingin mengingatkan satu hal yang penting, iaitulah di samping tujuan siasah itu, di samping untuk menegakkan keadilan, menegakkan asas-asas hak rakyat, tapi dalam masa yang sama siasah juga berperanan untuk memelihara kedudukan agama, supaya agama itu tidak dihina dan agama itu tidak dibuang kedudukannya di dalam kehidupan sebuah negara seperti Malaysia. Orang Islam sebenarnya, kalau jika kita lihat
Minoriti bukan Islam sangat aman. Hatta di negara Arab yang kita lihat begitu keadaannya, menjaga minoritinya. Kita lihat baru-baru ini apa yang berlaku di India terhadap minoriti Muslim. Apa yang berlaku di China terhadap minoriti Muslim. Kita lihat layanan yang baik. Hatta dalam keadaan krisis yang seperti ini, tidak dizalimi orang bukan Islam. Masih dihormati. Sebab itu, maka dengan itu, terimalah pelantikan yang di Pertua Agong itu. Janganlah kita timbulkan keadaan yang menimbulkan perpecahan yang akhirnya meruntuhkan negara. Sesiapa yang melakukan demikian, kita tahu dia bukan berjuang untuk agamanya dan dirinya. Dia sebenarnya menjadi dalang untuk orang-orang lain yang ingin mengkhianati agamanya.